Kami akan pembentangan tentang bahasa baku. Nama saya Sri Wanmadi Gunasagaran. Nama saya Jiswita Rajendran. Nama saya Sabita Shini. Nama saya Niveta Govindasamy. Saya akan menerangkan tentang latar belakang bahasa baku, iaitu bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai pengaruh dalam segi bahasa di Indonesia. Seterusnya, tidak memandang sesiapa pun yang memaki bahasa Indonesia menggunakan dua macam bahasa, yakini bahasa baku dan no-baku. Jadi, bahasa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Selain itu, bahasa dapat juga sebagai alat sehubungan dengan masyarakat lain yang akhirnya melahirkan komunikasi dalam kehidupan. Saya akan menerangkan tentang definisi konsep bahasa baku. Bahasa standard ialah variasi yang dipilih mewakili sesuatu bahasa secara menyeluruh. Seterusnya, variasi yang digunakan oleh orang daripada pelbagai dialih ketika berkumpul dan berbincang secara rasmi. Dengan mengugurkan sebahagian besar ciri atau unsur dialih masing-masing supaya wujud keadaan saling faham dalam hal yang diperkatakan. Di samping itu, bahasa sebegini telah mengalami proses pengodan diterima oleh masyarakat dan menjadi norma kebahasaan bagi seluruh masyarakat itu. Seterusnya, saya akan menerangkan ciri-ciri bahasa baku. Dikaitkan dengan golongan berpendidikan. Seterusnya, digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah, temu duka, mesyuarat, perundangan, ucapan, pembicaraan di mahkamah, urusan pejabat dan sebagainya, sama ada dalam tulisan dan lisan. Selain itu, mempunyai keseragaman dari segi ejaan, sebutan, tata bahasa, kosakata, istilah, perapusan dan laras bahasa. Keselaraman ditentukan oleh pihak yang melaksanakan proses perancangan bahasa. Sekarang kita nak tengok ayat dibina mengikut struktur gramatik, iaitu yang mengikut peraturan yang telah ditentukan. Contoh ayat, kereta itu kepunyaan saya. Sebenarnya, itu kereta saya punya. Kedua ialah, emak sedang memasak nasi. Sebenarnya, emak sedang memasak. Seterusnya, sekarang menggunakan perkataan yang lengkap, tidak disingkatkan atau kependekan. Pertama ialah hendak, bukan nak. Kedua ialah kah, bukan ke. Ketiga ialah mahu, bukan mau. Keempat ialah sudah, bukan dah. Yang akhir sekali ialah tidak, bukan tak. Selain itu, menggunakan imbuhan yang tepat. Contoh ayat ialah emak menanam pokok bunga raya. Sebenarnya, emak tanam pokok bunga raya. Kedua ialah buku itu dibeli di kedai. Sebenarnya, buku itu membeli di kedai. Dan akhir sekali, dia menyakiti hati kawannya. Sebenarnya, dia sakiti hati kawan-kawan. Penggunaan frasa sendi ke kampung. Contoh ayat, bukan mereka pulang kampung. Dia selalu rehat di sini. Bukan, dia selalu berehat di sini. Akhir sekali, 10 perkataan bahasa dapat dalam video ialah anak patut mengandungi, berkaitan, pelajari, di hadapan, pengulahan, berlebih, pada tengah dan akhir sekali penggunaan istilah. Sekian, terima kasih.
Okey, pada hari ini kita akan belajar gaya bahasa dalam setiap sajak yang kita akan pilih. Boleh? Okey. Sebelum itu, cikgu nak mengingat semula apa yang telah anda pelajari sebelum ini. Di tingkatan 4. Betul tak pelajar? Tentang gaya bahasa yang telah anda pelajari. Cikgu ingin mengimbas kembali apa yang telah anda pelajari. Cikgu akan menguji pengetahuan sedia ada anda melalui ujian pra. Okey, baca dan fahamkan nota tersebut sambil mengingati semula apa yang telah anda pelajari ketika di tingkatan 4. Objektif pelajaran saya pada hari ini ialah menyenaraikan dan melabelkan secara bertulis berbantukan anak patung. Selain itu, objektif yang kedua ialah pelajar akan mencari 12 gaya bahasa yang terkandung dalam teks sajak Dirgahayu Bahasaku. Cikgu nak kamu ingat 1 sampai 12. 12 gaya bahasa yang terdapat dalam aspek Komsas ya. Okey, boleh pelajar? Himbas kembali 12 gaya bahasa beserta maksudnya. Kalau tak ingat, tak apa, cikgu akan membantu awak. Baiklah pelajar, masa 5 minit telah pun tamat. Okey, tukar sesama rakan sebelah anda. Kita semak sama-sama berdasarkan paparan skrin tadi ya. Kalau betul, tandakan right. Boleh? Kalau 12 ada 24. Kalau pelajar berkenaan tulis pengulangan kata di tengah ayat pun betul. Boleh pelajar? Okey. Beri markah kepada rakan anda besar-besar biar rakan anda nampak. Besar-besar markah. Kamu tengok ujian pra dan ujian pos selepas kamu akan belajar berapa ramai bilangan pelajar yang mendapat lebih 20 betul. Diikuti dengan 15 hingga 19 markah betul Betul Ada tak pelajar yang menguasai seorang? Sabrina seorang. Okey, bagus Sabrina. Bagi tepukan tu Sabrina. Dia masih mengingatinya walaupun sudah setahun berlalu kamu mempelajarinya. Bagus. Okey, 15 hingga 19 markah. Okey. 1, 2, 3 orang pelajar. Cukup tak bilangan pelajar? Ada yang tak angkat tangan tak? Cukup? Cukup bilangan kita 24 hari ni yang hadir. Okey, tengok sini. Memandangkan kamu masih lagi menghadapi masalah, cikgu akan menggunakan satu cara yang boleh kamu ingat semula. Okey, letak pen. Okey, cikgu nak kamu tengok paparan skrin ini, menghayati lagu berkenaan. Ya, hayati dulu. Okey, lagu Puncak Gaya. Dia berkaitan dengan anak patung ya. Kamu tengok ya. Sambil kamu nyanyi, cikgu lukis. Boleh tak? Boleh. Okey, bagus. Okey, jom. 1, 2, 3. Titik-titik air bergelora, emak bagi duit, ayah bagi duit, saya pun pergi sekolah. Cikgu tanya saya, 3 tambah 3, saya bagi okey, pandai pun. Tengok, cantik tak? Senang tak ingat? Senang tak ingat? Senang tak ingat? Okey, cikgu ulang semula ya. Kamu tengok di sini. Hujan rintik-rintik, air bergelora. Emak bagi duit, 10 sen je cukup. Cikgu tanya saya, 3 kali 3 saya, 3 tambah 3, saya jawab 6. Cikgu senyum tak? Okey. Cikgu tanya lagi, 6 kali 6. Cikgu ulang balik, ulang. Tengok sini pelajar, ulang. Bila cikgu tanya lagi, kamu pun terus pening, terbalik dah peningnya. Piung. Boleh? Okey, tengok sini macam mana cikgu mengaplikasikan gaya bahasa yang telah anda pelajari supaya anda mudah mengingatinya. Tengok sini ya. Pelajar, kamu sudah tahu mata di hadapan apa dia?
Sebab depan. Pengulangan pada awal. Yes, awal baris. Boleh? Boleh ya? So, kalau awal baris, anafora. Betul tak pelajar? Okey. Pengulangan pada awal. Contohnya, hak bangsaku. Hak jiwaku. Di mana awalnya? Hak. Boleh? Okey. Dan epifora Okey, epifora. Betul? Okey. Ini rambutnya. Lebih-lebih. Betul tak? So apa dia? Yes, hyperbola. Hyperbola sebab andaian yang berlebihan. Boleh? Okey, boleh ingat tak 3? Boleh ingat? Anafora apa dia pelajar? Ya, depan. Ingat mata di belakang adalah epifora dan rambut cacak-cacak adalah andaian yang berlebihan. Boleh? 3 dah ingat. Pengulangan pada awal, pengulangan pada ni dan atas. Clear? Okey. Sekarang kamu tengok dekat sini. Bila kamu sentuh, semua sentuh hidung. Sentuh hidung kamu bagi respon tak? Janganlah sentuh hidung saya. Betul tak? Ya, so apa dia? Responsi. Bagus Sarah. Responsi. Kamu memberi respon. So, pengulangan pada tengah baris. Boleh? Okey, senyum. Okey, simili, smile, simili, senyumanmu bagai Cinderella. Betul tak? Senyum, ibarat. Betul bak. Okey, ini semua adalah penggunaan istilah-istilah bak, bagai, ibarat. Kalau kamu nampak dalam aspek Komsas, itu adalah gaya bahasa simili. Boleh pelajar? Okey. Diteruskan dengan telinga. Kamu menjerit tak? Cuba semua pegang telinga. Pegang telinga awak. So. Betul tak? Okey. Asonansi. Apa tu asonansi? Ya. A-E-I-O-U. Ingat Dan ali untuk konsonan. Aliterasi. Boleh? Okey, dah banyak ni kamu ingat. Dah 5 dah kamu ingat. Bila kamu tengok bendera ni, satu bendera belah sini kamu nampak. Bila kamu terbalikkan bendera itu, kamu nampak tak? Tak nampak. So, apa dia? Kamu nampak satu, kamu tak nampak satu. Apa dia, Safian? Ya, metafora. Sesuatu nampak. Konkret dan abstrak. Boleh? Okey. Bunga ni apa pula? Bunga ni apa dia? Benda? Bukan hidup. Kan betul tak? Benda bukan manusia. Maksud faham tak? Okey, memberi sifat manusia kepada benda-benda hidup. Aku melihat daun melambai-lambai ke arahku. Melambai adalah perbuatan siapa? Manusia. Ya, okey. Tetapi diberikan kepada benda, bukan hidup. Benda boleh? So, adalah apa maksudnya? Personifikasi. Boleh? Okey, skirt pendek kamu sudah tahu apa dia? Singkop. Sebab apa? Ya. Okey. Kamu tengok 6 ini, 6 darab 6 ni berapa kali dia ulang? Ada repeat, betul tak dia repeat? So maksudnya idgham, apa dia idgham? Repeat. Repetisi, repeat. So repetisi. Boleh? Dan yang ini 6 terbalik. Inversi. Dapat tak? Cukup tak Hidayah 12 gaya bahasa? Cuba kira. Cukup. Tengok dalam anak patung ini sahaja kamu boleh nampak. Okey, cikgu senyum. Apa dia? Okey, apa maksudnya? Cikgu gembira. Ya, bagus. Okey. Kalau pakai skirt pendek? Singkop. Apa dia? Maksud? Ya, singkatan kata. Ingat Okay. Cikgu beri masa kepada awak supaya mengingati gaya bahasa dan maksudnya sekarang. Cikgu bagi masa 2 minit. Ingat. Okey, cikgu nak anda melukis.
melukis anak patung. Pada mulanya, pelajar-pelajar akan melukis anak patung pada kertas masing-masing dan melabelkannya. Selepas pelajar mahir dan mengingati gaya bahasa beserta maksudnya, pelajar akan melabelkan pada anak patung yang dibawa. Okey. Baiklah pelajar, tengok sini, kamu telah pun melabelkan. Okey, kita semak sama-sama. Okey, semak gaya bahasa tersebut dulu ya. Okey, betul ke? Tanda right sambil tengok, sambil semak. Baiklah pelajar, sekarang cikgu akan memberikan ujian POS. So, masa ujian POS, anda tidak dibenarkan untuk tanya kawan, tengok kawan dan sebagainya. Cuba buat sendiri. Tulis markah besar-besar. Bagi rakan anda nampak. Berapa ramai pelajar menguasai lebih 20 markah? Lebih 20. Nampak ramai? 24 ramai, 3 orang dapat 23. 20? Ada 20. 21? Okey. 21 ada seorang. Bakinya semua adalah 20 orang menguasai lebih 20 markah. Bagus. Mudah tak untuk anda belajar? Okey. 15 ada, tak ada, sini pun tak ada, sini pun tak ada. Untuk mengukuhkan lagi pemahaman anda, cikgu nak anda mengeluarkan anak patung. Semalam cikgu dah pesan supaya semua membawa anak patung masing-masing. Kita akan mengukuhkan lagi pemahaman kita dan ingatan kita dengan melabel anak patung menggunakan bahan maujud ini. Apa yang menarik di sini ialah pelajar-pelajar menggunakan anak patung puncak gaya untuk membantu mereka mengingati ke-12 gaya bahasa tersebut. Anak patung yang digunakan pula adalah yang berbentuk lembut dan mudah untuk dipin dan di-stapler. Saya memberikan nama kepada anak patung ini dengan nama anak patung puncak gaya supaya pelajar-pelajar cepat mengingati ke-12 gaya bahasa sampai ke puncaknya.